undang-undang diluluskan di Dewan Rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, berita Parlimen malam ini bersama saya Andy Reza Rohadian. Dewan Rakyat hari ini meluluskan Rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2020, Rang Undang-Undang Eksais Pindaan 2020 dan Rang Undang-Undang Zon Bebas Pindaan 2020. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Abdul Rahim Bakri ketika membentangkan pindaan terhadap Akta Kastam 1967 untuk bacaan kali kedua berkata, ia bertujuan menambah baik, menyeragam dan mengemaskini peruntukan sedia ada dengan memasukkan peruntukan-peruntukan baharu supaya perundangan cukai lebih telus, efisien dan selari perubahan semasa polisi percukaian. Pindaan yang dilaksanakan ini adalah merupakan usaha berterusan dalam memperkasa tindakan penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang bertujuan untuk memastikan pematuhan cukai dan mengurangkan ketirisan hasil cukai kerajaan. Pindaan turut dilaksanakan bagi membolehkan pindaan lebih cepat dan berkesan dan dapat dijalankan dengan menambah baik peruntukan tertentu berkaitan kuasa pegawai kastam untuk mengurus tahanan reman di tempat tahanan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta kuasa pegawai kastam untuk menjalankan proses sitaan dan siasatan kes dengan lebih cepat. 1976, Pindaan terhadap Akta Eksais 1976 pula adalah susulan daripada pindaan terhadap Akta Kastam 1967. Pindaan terhadap kedua-dua rang undang-undang tersebut antara lain bagi mengadakan peruntukan kebolehpercayaan keterangan ejen provokasi dan kebolehterimaan sebagai keterangan dalam mahkamah. Tambah Datuk Abdul Rahim, dengan pindaan tersebut, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada maklumat oleh pemberi maklumat. Dalam pada itu, Rang Undang-Undang Zon Bebas Pindaan 2020 turut diluluskan Dewan Rakyat. Beliau berkata rang undang-undang berkenaan untuk meminda Akta Zon Bebas 1990. Ia antaranya bagi memperuntukkan kuasa tambahan kepada pegawai kanan JKDM untuk menjalankan penguatkuasaan penyiasatan dan pemeriksaan sebagaimana kuasa polis di bawah Kanun Tata Cara Jenayah. Saudara, pembentangan belanjawan 2021 dibuat berdasarkan apa yang dilaporkan oleh badan-badan yang boleh ditentukan keabsahan datanya. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shah Abdullah, kerajaan tidak akan membentangkan belanjawan 2021 yang bersifat mengembang tanpa keyakinan kepada prestasi ekonomi akan datang. Bukan negara di kalangan 20% teratas dalam pertumbuhan KDNK di peringkat global. Ini semua indikator-indikator yang memberi satu pandangan yang lebih luas, Yang Hormat. Dan kita tidak akan membentangkan bajet yang dipanggil bajet mengembang kalau kita tidak mempunyai keyakinan pada prestasi ekonomi pada masa akan datang. Tetapi Yang Berhormat, sebagai ahli parlimen yang agak senior, saya nak beritahu Yang Berhormat, kita membentangkan anjaran belanjawan 2021 dan anggaran hasil 2021. Beliau menjawab soalan Wakil Subang Wong Chen yang berpendapat bahawa unjuran yang dibuat kerajaan dalam belanjawan 2021 adalah tidak realistik berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara tahun ini. Tambahnya, ahli parlimen masih boleh membuat semak dan imbang sekiranya prestasi ekonomi berada di luar jangkaan. Beliau menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Kewangan 2020 yang kemudiannya diluluskan dengan suara majoriti di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Muhammad Shah turut memaklumkan kerajaan tidak mengeluarkan lesen perjudian baharu sejak 1990 dalam usaha mengawal kegiatan itu di negara ini. Jelasnya, sehingga kini hanya satu lesen kasino diberikan, iaitu kepada Genting Malaysia Berhad, 191 lesen kepada kelab, syarikat dan persatuan, 5 lesen induk kepada agensi nombor ramalan NFO, 1,658 lesen untuk operator dan pusat jualan NFO serta 7 lesen bagi perniagaan mesin. Rang Undang-Undang Kewangan 2020 untuk meminda
Bacaan kali yang ketiga, sila. Bagaimana kita mengkawal perkara ini adalah kerajaan telah mengenakan terma dan syarat lesen dan permit yang perlu dipatuhi oleh operator perjudian berlesen, dan bagaimana kita mengutip hasil adalah berdasarkan fee lesen, permit, cukai perjudian dan duti. Dan seperti mana yang saya sebut di awal tadi, tiada lesen baru sejak tahun 1990. Untuk perjudian yang tidak berlesen, seperti mana yang Ahli Muhammad sedia maklum, ia mempunyai jumlah melebihi daripada yang saya sebutkan tadi. Aktiviti perjudian tidak berlesen dan haram adalah di bawah KDN, bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri, iaitu melalui Polis Diraja Malaysia yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas penyiasatan dan pencegahan seperti mana diperuntukkan dalam undang-undang. InsyaAllah kerjasama semua pihak diperlukan untuk menyalurkan. Dan menerusi Belanjawan 2021, kerajaan bercadang memperluaskan skop pelepasan cukai bagi perbelanjaan rawatan perubatan meliputi perbelanjaan vaksinasi yang dibuat oleh pembayar cukai untuk diri sendiri, pasangan dan anak terhad kepada RM1,000. Ia termasuk antaranya vaksin HPV, influenza, rotavirus, varicella dan COVID-19 apabila vaksin wabak itu telah tersedia. Ahli Parlimen Jelebu Datuk Jalaluddin Alias membangkitkan persoalan sama ada perbelanjaan vaksin COVID-19 bagi ibu bapa boleh digunakan untuk menuntut pelepasan cukai sebanyak RM1,000 susulan kanak-kanak dan remaja 18 tahun ke bawah tidak akan diberikan vaksin wabak itu. Jelas dinyatakan bahawa had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan bagi rawatan penyakit serius, iaitu rawatan kesuburan dan juga beberapa vaksinasi yang dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM8,000. Beliau menyentuh pindaan Fasal 14 Akta Pendapatan Cukai 1967. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Al-Usta Chan Ming Kai turut bersetuju dengan cadangan berkenaan. Selain itu, beliau turut membangkitkan isu pelepasan cukai kepada penjawat awam dan bukan penjawat awam yang telah berpencen. Sebelum ni, pelepasan cukai untuk khususnya kereta PSP dengan insurans nyawa adalah jumlah yang RM6,000. Tetapi mulai 2 tahun lepas, kita sudah bagikan 2 kategori, iaitu EPF RM4,000 dan insurans nyawa RM3,000. Dan mulai daripada itu, kita wujudkan 2 kategori yang berbeza, iaitu kategori penjawat awam berpencen dan kategori selain daripada penjawat awam berpencen. Tambahnya, jumlah pencarum tahun 2019 yang memohon pelepasan cukai kira-kira 537,000 penjawat awam berpencen yang mendapat pelepasan RM2.4 bilion. Manakala bagi kategori selain penjawat awam berpencen, 3.3 juta memohon pelepasan dengan nilai RM9.8 bilion. Beliau mencadangkan kategori dicantumkan semula menjadi satu kategori. Sementara itu, Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim membangkitkan isu berkenaan petroleum negara, khususnya berkaitan Petronas. Petroleum ni kita sebenarnya kita ada masalah, kita ada masalah dengan Petronas. Kita memuji Petronas sebagai penggerak ekonomi negara yang luar biasa. Ya, Petronas yang telah bersama dengan kerajaan dan kita menggerakkan ekonomi yang luar biasa. Tetapi Petronas sendiri kita tak dapat maklumat terkini. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Subang Wong Chen membangkitkan isu unjuran hasil cukai pendapatan. Adalah unjuran hasil income tax Menteri Kewangan, ya, iaitu cukai pendapatan untuk tahun 2021 individu, ya, 42 bilion dan cukai pendapatan korporat 65 bilion. Kedua-dua angka ini, unjuran ini adalah terlalu tinggi dan terlalu optimistik. Mereka, dua-dua angka ni menunjukkan nombor yang lebih besar daripada 2019.
Ya, saudara, ketika sesi pertanyaan jawab lisan, Dewan dimaklumkan nisbah hutang kerajaan persekutuan pada akhir November lepas mencatatkan 818.2 bilion ringgit atau 56.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, situasi paras hutang itu masih di bawah had 60% KDNK yang ditetapkan. Status kedudukan hutang kerajaan itu adalah berdasarkan statutori di bawah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 atau Akta 830 yang meliputi Sekuriti Kerajaan Malaysia MGS, Terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia MGII dan Bil Perbendaharaan Islam Malaysia MITB. Mengenai status hutang kerajaan berhubung projek mega yang dibatalkan Kerajaan Pakatan Harapan pula, beliau memaklumkan beberapa projek sudah diteruskan dengan skop dan kos yang telah ditambah baik. Projek tersebut ialah LRT 3, MRT 2 dan projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Pada masa yang sama, terdapat juga beberapa projek seperti projek kereta api laju KL Singapura HSR, projek Trans Sabah Gas Pipeline TSGP, Mas Rapid Transpit 3 MRT 3 dan projek Multi Product Pipeline MPP yang masih dalam proses rundingan untuk diteruskan semula. Tambah beliau lagi, sehingga kini kerajaan tetap meneruskan obligasi pembayaran hutang seperti yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian berkenaan. Tengku Datuk Seri Zafrul menjawab pertanyaan Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof. Ya, dalam perkembangan lain, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan perkhidmatan cawangan bank bergerak yang dilengkapi ATM ke beberapa kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak dijangka dilancarkan pada akhir Januari tahun depan. Untuk menyediakan perkhidmatan tersebut, Bank Negara Malaysia katanya telah menjalinkan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan beberapa institusi kewangan iaitu Agrobank, Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional dan RHB Bank. Pelbagai usaha yang berterusan dan saluran alternatif juga disediakan oleh institusi kewangan bagi menyokong dan meningkatkan penyampaian kemudahan asas perkhidmatan perbankan di Sarawak, termasuk juga melalui pelantikan ejen bank. Bank Negara Malaysia juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi menggalakkan institusi-institusi kewangan untuk memperluaskan kemudahan perkhidmatan perbankan, terutamanya kepada golongan masyarakat yang menetap di kawasan luar bandar. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah menggalakkan pembangunan saluran hantaran kewangan yang berasaskan teknologi. Tambah beliau lagi, antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah menggalakkan pembangunan saluran hantaran kewangan yang berasaskan teknologi seperti perbankan internet dan mudah alih seperti e-dompet. Dewan turut dimaklumkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menerima 37,901 permohonan bagi program pengekalan pekerjaan ERP daripada majikan yang melibatkan 340,252 pekerja. Ia bagi tempoh 16 Mac sehingga 27 November lepas. 211.33 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu majikan dan pekerja menerusi program berkenaan. Bagi pelaksanaan program subsidi upah PSU pula, 331,950 permohonan majikan diterima yang melibatkan lebih 2.7 juta pekerja. Sebanyak 12.39 bilion ringgit telah dimanfaatkan oleh para majikan. Jelas Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim, pelaksanaan PSU 2.0 Perkeso telah menerima sebanyak 77,882 permohonan majikan yang melibatkan seramai 782,904 pekerja. Sebanyak 239.35 juta ringgit telah dimanfaatkan oleh para majikan. Di bawah program insentif pengambilan pekerja iaitu hiring insentif program dan program latihan yang dilaksanakan oleh kementerian sehingga 27 November adalah seperti berikut. Yang pertamanya program My Apprentice yang melibatkan 5,808 perantis telah berjaya ditempatkan sebagai pekerja. Program Hire Malaysia di mana seramai 72,505 minta izin sebab disebut dalam program ini dalam bahasa Inggeris, Tan Sri Yang di-Pertua. Beliau menjawab pertanyaan Senator Sabani Mat.
Gerakan kumpulan tertentu yang cuba mempengaruhi fikiran rakyat dengan menyebar propaganda negatif berkenaan COVID-19, vaksin COVID-19 menerusi media sosial sedang dipantau rapi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Ahmad Amzad Hashim, mesti dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM juga sedang mengkaji keperluan untuk mewujudkan undang-undang tertentu bagi memendung perkara tersebut. Strategi komunikasi proaktif melalui penggunaan pelbagai platform dan media komunikasi sedang giat dilaksanakan. Kerajaan bagi memberi penerangan yang jelas kepada rakyat berkaitan kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 yang dijangka diperolehi negara pada suku pertama tahun hadapan. Bagi memastikan penyampaian maklumat ini dibuat secara menyeluruh, pelan komunikasi yang dirangkai ini juga akan turut melibatkan pelbagai kumpulan masyarakat seperti pertubuhan bukan kerajaan, NGO, agamawan, ketua komuniti dan pihak swasta. Beliau menjawab pertanyaan Senator Muhammad Zahid Mat Arif. Sementara itu, Jawatankuasa Kecil Komunikasi dibentuk MOSTI bagi mengenal pasti 3 kategori kumpulan berhubung tahap kepercayaan terhadap vaksin COVID-19. Kumpulan pertama melibatkan minoriti penentang vaksin tegar yang sukar mengubah pendirian mereka. Kategori kedua kumpulan masyarakat yang yakin tentang pentingnya vaksin dan tidak mudah terjejas dengan propaganda anti-vaksin yang merupakan kumpulan terbesar dalam negara ini. Sementara kategori ketiga, kumpulan yang berada di tengah-tengah, iaitu kumpulan yang mempunyai keraguan terhadap vaksin, terutamanya vaksin COVID-19 tetapi tidak menolak vaksin secara langsung. Mereka lebih mudah terpengaruh apabila terdedah kepada mesej dan propaganda daripada golongan anti-vaksin. Ya, Dewan turut dimaklumkan antara punca masalah benih padi sah yang dikenal pasti sering berlaku seperti manipulasi harga benih oleh ejen-ejen atau orang tengah kerana tiada kawalan harga dan penglibatan kerajaan dalam transaksi di pintu kilang. Selain itu, masalah kekurangan bekalan bagi jenis tertentu juga berlaku disebabkan pertukaran pesanan oleh pesawah. Sehubungan itu, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata pihaknya telah meneliti isu pengedaran benih padi sah dengan bertemu pemegang taruh. Kementerian juga akan melaksanakan beberapa inisiatif bermula tahun depan. Pertama, melantik Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas sebagai pemburung tunggal dalam program IBPS. Kedua, pelantikan Nafas juga akan membolehkan penetapan harga siling benih padi sah dilaksanakan tanpa melibatkan tambahan peruntukan insentif kepada kerajaan. Ketiga, lesen dan permit akan diberikan kepada ejen, individu atau syarikat yang berdaftar dengan kerajaan. Keempat, penetapan beberapa varieti benih padi sah yang akan dihasilkan oleh syarikat pengeluaran benih padi sah untuk dipilih oleh pesawah. Kelima, menyediakan stok penimbal bagi benih padi sah bagi menangani isu kekurangan bekalan benih padi sah di luar jangka. Mekanisme penstrukturan semula keseluruhan rantaian nilai yang dilakukan oleh kementerian adalah untuk menjamin mutu perkhidmatan di samping memberikan hak kepada pesawah untuk memilih benih padi yang terbaik. Pada masa sama, langkah-langkah penyelesaian ini dapat mengelakkan manipulasi benih padi sah dan harga di lapangan menerusi pembelian tanpa kawalan oleh pelbagai pihak di pintu kilang. Datuk Seri Dr. Ronald menjawab pertanyaan Senator Ahmad Yahya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang meneliti dan merangka penambahbaikan garis panduan pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan pilihan raya berdasarkan penilaian semasa dan nasihat oleh Kementerian Kesihatan. Pandangan dan cadangan daripada pihak lain turut dipertimbang kerana isu kesihatan dan keselamatan menjadi keutamaan dalam mendepani pandemik COVID-19. Buat masa ini, SPR dengan kerjasama KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN telah merangka dan menyediakan SOP yang jelas. Dengan arahan semasa, Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP semasa di bawah Akta 342 yang dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan seperti yang telah dilaksanakan dalam pilihan raya sebelumnya, iaitu PRK DUN N23 Cini, PRK DUN N58 Slim dan PRU DUN Sabah ke-16.
Beliau menjawab pertanyaan Senator Idris Ahmad. Garis panduan berkenaan merangkumi semua proses pelaksanaan pilihan raya seperti taklimat petugas pilihan raya, hari penamaan calon, hari undi awal dan undi biasa serta penjumlahan rasmi undi. SPR turut merancang menambah pusat daerah mengundi dan saluran mengundi sekiranya pilihan raya umum dilaksanakan ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19. Ia bagi memastikan jumlah individu yang keluar mengundi mencapai tahap maksimum selain memberi jaminan dan keyakinan untuk mereka mengundi dengan selamat. Dewan turut dimaklumkan lebih 43,000 panggilan diterima menerusi talian bantuan sokongan psikososial Kementerian Kesihatan KKM setakat 1 Disember lepas. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, ia melibatkan pelbagai isu berkaitan emosi berikutan tekanan yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Tambah beliau, perkhidmatan yang dilaksanakan bersama Mercy Malaysia sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu bertujuan membantu masyarakat termasuk ibu bapa yang mempunyai anak orang kurang upaya OKU dalam menguruskan kesihatan mental mereka. Ditambah dengan usul-usul lain seperti mewujudkan pasukan kesihatan mental dan sokongan psikososial di setiap daerah, membangunkan bahan-bahan pendidikan kesihatan mental dan psycho education, bekerjasama dengan pihak agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, JAKIM serta NGO. Yang dibetul. Datuk Seri Dr. Adham menjawab pertanyaan Senator Ras Adibah Muhammad Razi. Ia bagi membantu golongan wanita, terutamanya ibu tunggal yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah melaksanakan beberapa bantuan. Antaranya khidmat aduan dalam talian, sokongan ekonomi, pelaksanaan program berbentuk advokasi, sokongan psikologi telecounselling dan mewujudkan jaringan pemerkasaan wanita. Jelas timbalan menterinya, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, sokongan ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan bakul makanan, mempercepatkan bayaran bantuan kewangan bulanan persekutuan dan bantuan khas ibu tunggal BKIT. Kementerian juga mengadakan sokongan ekonomi dalam bentuk bakul makanan yang diagihkan kepada seramai 820,723 ketua isi rumah di seluruh negara sehingga Oktober 2020, dan kita juga mempercepatkan bayaran bantuan kewangan bulanan persekutuan oleh JKM yang berjumlah 1.5 bilion untuk menampung keperluan seramai 498,935 penerima bantuan. Di samping itu juga kita mengadakan bantuan khas ibu tunggal BKIT secara offline, one off, di mana di bawah penjana berjumlah RM 300 seorang kepada sasarannya 150,000 ibu tunggal yang layak di seluruh negara. Tambah beliau lagi, di bawah BKIT, Kementerian telah mengambil inisiatif untuk menggunakan lebihan peruntukan sedia ada sebanyak RM3.572 juta bagi menampung bayaran kepada lebihan 11,909 penerima tersebut, memandangkan peruntukan asal iaitu RM45 juta tidak mencukupi. Proses pembayaran kepada penerima yang layak dijangka selesai sebelum 31 Disember ini. Datuk Siti Zailah menjawab pertanyaan Senator Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah. Skim Perantisan Nasional SPN dicadang untuk diperluaskan lagi sehingga tahun depan dengan melibatkan lebih banyak syarikat-syarikat berkaitan kerajaan serta lain-lain syarikat dan agensi. Ia selari strategi kerajaan untuk mencipta peluang pekerjaan yang bernilai tinggi dan menepati keperluan kemahiran semasa. Program Skim Perantisan Nasional SPN melibatkan penempatan latihan perantisan selama 6 bulan. Perantis akan ditempatkan di syarikat mengikut keperluan bidang kerja dan kemahiran yang diperlukan oleh syarikat tersebut. Dalam tempoh penempatan selama 6 bulan ini, perantis akan mengikuti latihan kemahiran, termasuklah soft skills dengan izin yang dikendalikan oleh penyedia latihan secara berkala.
Tambahnya lagi, menerusi Belanjawan 2021 di bawah program pekerjaan jangka pendek atau MyStep, 15,000 peluang pekerjaan untuk graduan akan ditawarkan melalui skim perantisan melalui syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC. Jumlah permohonan keseluruhan perantis SPN sehingga 30 November lalu ialah 2,636 orang. Saudara, selaras SOP Kementerian Kesihatan, waktu persidangan Dewan Negara dipendekkan dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Jelas yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim, waktu pertanyaan jawab lisan pula ditetapkan selama 1 jam sahaja. Berikutan itu, Menteri atau Timbalan Menteri diberikan 3 minit untuk menjawab pertanyaan asal. Pertanyaan tambahan pula hanya 30 saat dan jawapan perlu diberikan dalam tempoh 1 minit 30 saat. Ahli-ahli yang berhormat, sekali lagi saya mohon jasa baik dan kerjasama semua ahli yang berhormat untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard persidangan parlimen yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi kebaikan kita bersama. Langkah-langkah yang diambil ini adalah untuk tempoh sementara sahaja demi untuk mengimbangkan tanggungjawab ahli-ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini dengan kepentingan menjaga kesihatan ahli-ahli yang berhormat semasa berada di Parlimen mengikut penularan wabak COVID-19 ketika ini. Tambah beliau lagi, 3 hari diperuntukkan untuk perbahasan Belanjawan 2021 yang bermula hari ini. Kementerian bertanggungjawab pula akan mula menjawab bermula 22 Disember. Dalam pada itu, Senator Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad dimasyur sebagai timbalan yang di-Pertua Dewan Negara yang baharu menggantikan Datuk Seri Abdul Halim Abdul Samad yang tamat tempoh perkhidmatan. Datuk Seri Muhammad Ali dilantik sebagai senator pada Mei tahun ini sebagai mewakili negeri Melaka. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang politik dan merupakan timbalan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Melaka. Mengakui perjalanan sidang berbeza dengan Dewan Rakyat, Datuk Seri Muhammad Ali yakin dengan kemampuan setiap ahli Dewan Negara yang dilantik dalam melontarkan pandangan masing-masing ketika sesi perbahasan. Saya fikir dalam Dewan Negara kadang-kadang ruang untuk ahli Dewan Negara untuk berbahas kadang-kadang ada kekangannya kerana kita mempunyai masa yang tidak panjang, tapi saya cuba akan memberikan peluang kerana mereka yang datang adalah diberikan amanah untuk membahaskan supaya apa yang dapat diterjemahkan nanti, diluluskan nanti akan mendapat faedah kepada rakyat di seluruh negara. Saudara, berita Parlimen berakhir di sini. Terus amalkan mengimbas kod MySejahtera di lokasi atau premis yang ditujui. Kita jaga kita. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.